ramai wakil-wakil kerajaan yang menjadi kerajaan pada masa ini yang merupakan Pakatan Pembangkang pada masa itu menyokong kami bersama-sama dengan kami dalam segala aktiviti dan program yang kita buat untuk menyelamatkan tanah ini. Dan mereka sering bekerja-kejaran ke GECO untuk memberi harapan kepada kami dan menaburkan pelbagai janji bahawa kalau hari ini kerajaan berubah, pada masa itu diperintah oleh Barisan Nasional, dan mereka berkempen pada kami kalau hari ini kerajaan berubah, isu GECO akan mereka selesaikan, iaitu tuntutan kami adalah 8 ekar. Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil alih Kerajaan Negeri Sembilan dan ini membawa satu harapan dan nafas yang baru kepada semua peneroka GECO. Tetapi setelah mereka menduduki Kerajaan Negeri Sembilan, perkara mula berubah. YB Weerappan telah membuat ebahan ataupun menerbitkan berita di Makalosai bahawa kerajaan telah membuat keputusan, iaitu kerajaan negeri telah membuat keputusan bahawa semua peneroka akan diberi tanah yang sama, iaitu 4 ekar dan 2 ekar. Berita ini mengejutkan kami sebab apa yang mereka janji dan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sebut sekarang ini adalah bercanggah. Sekarang kalau kita tengok dalam berita YB Weerappan dan beberapa pemimpin di Kerajaan Negeri Sembilan, mereka sekarang berkata dalam ucapan surat khabar dan Malaysia Kini sebagainya, mereka tidak pernah berjanji dengan kami untuk 8 ekar dan 4 ekar. Ini merupakan satu penipuan. Tanah dikurangkan, tapi ahli-ahli politik seronok cakap dia selesaikan masalah. Macam mana boleh selesaikan masalah? Tanah you kurang, 40 tahun masalah selesai dia cakap. 40 tahun yang lalu dia dapat 10 ekar, lepas itu jadi 8 ekar, sekarang jadi 4 ekar. Macam mana masalah selesai selepas 40 tahun? Masuk akal tak? Tak masuk akal. GECO is a scandal. Why scandal? Kerana peneroka orang miskin punya tanah telah diambil bagi pada orang kaya. Apa yang rugi adalah peneroka semua rugilah. So sekarang ini bagi kami adalah isu GECO adalah satu pengkhianatan besar. Dulu masa Pakatan Barisan Nasional kita semua attack BN, cakap pengkhianat 8 ekar, macam mana you nak bagi 4 ekar. Semua YB berduduk bersama kita, dia pun kempen, dia pun cakap pengkhianat. Sekarang dia pula cakap kita berjaya selesaikan isu ni. Masa BN dia gimmick, masa kita tak ada gimmick. Masa BN dia bagi 4 ekar, masa kami pun bagi 4 ekar tapi tak ada gimmick. So sangat ini adalah satu isu yang memperbodohkan rakyat, dan mereka tidak boleh cakap lah. Mereka dah selesaikan isu ni. Tanah itu kena serahkan kepada peneroka, sebab itu diorang tidak ambil. Kerana harta itu adalah 4,430 juta harta. Tanah dengan pokok getah yang ada di situ. Takkan 16 juta, beribu-ribu orang Melayu ke China ke India ke pergi ambil. Kena 16 juta saja. Jual kayu pokok getah itu pun boleh dapat 30 juta lebih. Dan masa itu Tuan SPRM datang ke GECO, dia Tan Sri Zulkifli, dia sendiri bagi tahu, ini adalah satu penyelewengan besar. Kerana harta tanah itu sendiri 400 juta lebih dan pokok getah itu boleh jual lebih dari 30 juta. Kalau semua campur lebih dari 430 juta harta, bagaimana boleh dapat lelongkan dengan 16 juta? So ada something yang dia kata salah, penyelewengan besar dia kata. Kerana 16 juta itu adalah siapa-siapa yang ambil tanah itu kena serahkan pada peneroka dalam masa 1 bulan. Seperti Mr. John kata, setiap itu sales and purchase, perjanjian sales and purchase agreement, iaitu dalam itu setiap muka surat itu Tamari Holding sama Yong ada tanda tangan. Dan katakan dalam masa 1 bulan, tanpa perubahan apa-apa, tidak boleh tebang pokok getah, apa-apa tidak boleh ubah, kena serahkan pada peneroka dengan harga 8 ekar, dan 8 ekar harga pun telah sebut di dalam perjanjian jualan, sales and purchase, perjanjian dalam itu ada sebut, semua ada, dan dia ada tanda tangan. Tengok, 3 tanda tangan. Penyelewengan yang maha besar lah. Dia dengan gunakan tak tahulah sama ada kuasa politik atau kewangan, dia dapat menipukan peneroka kami.
Tamrin Holding tidak serahkan tanah itu kepada kami. Itu satu penyelewengan besar. Dan kerajaan negeri pun tahu benda itu. Apa sebab mereka tidak bertindak? Dan untuk apa kerajaan mentabir kerajaan untuk rakyat? Patut mereka mengambil perhatian untuk rakyat. Bukan seorang untuk jadi kaya. Kalau kita tuntut sia-sia, tidak ada apa-apa bukti, kita boleh kata bodoh lah, macam anjing bernyala pada bawah bukit. Betul tak? Tapi kita ada bukti ni semua dan orang tipu macam itu, kerajaan pun berdiam. Untuk apa?